bahawa ada seseorang yang nak pergi belajar dengan dia. Subhanallahil azim. Maka Imam Malik kata apa dia? Bagi tahu dekat orang itu sebelum nak datang rumah aku belajar, kena hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta terbaling. Kitab Muwatta hafal baru datang sini. Selang beberapa hari, berapa jam, dalam riwayat kata berapa lama je, Imam Syafi'i datang ketuk. Siapa kamu? Anak Imam Malik kata. Itu Imam Syafi'i, iaitu Muhammad bin Idris. Maka dia beritahu kepada abah ayah dia, Imam Malik, ada orang datang. Tanya dia dah hafal ke kitab Muwatta Imam Malik? Ya, dah hafal. Maka datang dia dan dengar. Lalu Imam Syafi'i baca, tidak ada salah satu pun. Imam Syafi'i belajar, tuan-tuan. Suatu ketika sebelum dia bertemu dengan Imam Malik, pen tak ada. Tak ada pen. Subhanallah. Dia duduk dekat belakang, orang lain semua bersungguh belajar. Tuan-tuan, mana ada pen pun. Tak nak beritahu tak ada pen. Bukan tu, ini kita kuliah umum. Ada. Imam Syafi'i bukan sebab dia sengaja tak ada pen, sebab dia tak ada duit untuk belajar ilmu Allah Azza wa Jalla. Lalu dia duduk dekat belakang. Imam Malik nampak ada budak seorang tu dia tak kenal lagi. Dia main ayung. Main. Imam Malik terpaksa berhenti awal pengajian dia. Habis daripada kelas main. Kenapa kamu bermain ayung ketika mana aku mengajar? Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku tak ada dakwah, tak ada duit nak belikan pena. Dan kenapa kamu main ayun? Setiap kali Tok Guru baca, saya tulis dengan ayun dan terus saya hafal. Saya tulis dengan ayun, terus saya hafal. Saya tulis ayun, terus hafal. Betul ke budak ni? Cuba ulang dengan saya mengajar tadi. Dia ulang sedikit, tidak ada salah satu pun. Maka bermulalah dia menjadi anak murid yang paling hebat kepada Imam Malik. Nabi SAW menyatakan, kan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Maknanya dia hidup pada zaman Salaf. Dan dia ini keturunan Quraisy. Dalam mazhab yang empat, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, yang merupakan keturunan Nabi adalah Imam Syafi'i. Dan Nabi bersabda, suatu ketika nanti akan ada seorang daripada Quraisyan, ilmu dia itu akan menyeluruh seluruh negara. Siapa dia? Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah bukan mansub, bukan keturunan. Imam Malik pun tidak, Imam Ahmad Hanbal pun tidak. Imam Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan, ada masa pergilah ziarah ke Mesir, ambil keberkatan daripada Imam Syafi'i, berdoa kepada Allah Ta'ala di sisi kubur Imam Syafi'i. Ni kalau orang tak belajar tak akidah, kuburiyun ni, penyembah-penyembah kubur. Berlaku dekat Malaysia ni. Pergi berdoa dekat kubur pun disebut menyembah kubur. Tak ada seorang pun pergi kubur sembah kubur. Pergi kubur Nabi Muhammad sembah kubur ke? Tak. Berdoa pada Allah dengan keberkatan diri Nabi agar Allah memustajabkan doa kita. Berdoa dekat kubur wali Imam Syafi'i, di sisi kubur Imam Abu Hanifah, supaya Allah Ta'ala mustajabkan doaku. Apa di antara amalan Imam Syafi'i? Antaranya Imam Syafi'i mengatakan, inni la atabarraku biqabri Abi Hanifah wa ana aji'u ilaihi wa usalli indahu wa lam abta'id minhu hatta Allah yaqbalu anni du'a. Aku, Imam Syafi'i kata, jikalau ada hajat, aku akan pergi ziarah makam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah, iaitu pada tahun kelahiran Imam Syafi'i. Aku bila ada hajat, aku pergi ziarah kubur Imam Abu Hanifah, dan aku akan salat kepada Allah di sisi kubur Imam Abu Hanifah, dan aku akan memohon hajat kepada Allah, dan aku tak akan lagi berganjak daripada kubur tersebut sehinggalah Allah Azza wa Jalla memustajabkan doa aku. Tuan-tuan dan puan-puan, kubur para wali kena pergi ziarah, ambil keberkatan. Sebab apa dia berkat? Tadilah tak ada berkat tadi. Mak ayah kita berkat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Walaupun hadis itu dhaif, syurga di bawah telapak kaki ibu. Diri ibu bapa kita itu berkat.
Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang kita buat. Nak ambil keberkatan, kita salam, cium tangan mereka. Nak ambil berkat, bukan saja-saja. Tengok muka mak ayah pun dapat berkat. Sebab diri mereka itu yang disebut oleh Nabi SAW, ridha Allah, ridha walidain. Allah Ta'ala akan terima amal ibadat seseorang bila mak ayah kita redha di atas diri kita. Berkat ni ibu bapa tu. Majlis ilmu, berkatlah. Kenapa berkat? Kerana didatangi oleh para malaikat. Apa tujuan malaikat datang? Dan disebut dalam hadis sahih, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula yatatabba'una majalis adh-dhikr fa aynama wajadu qa'adu ma'ahum wa haffa ba'dhum ba'dha hatta yamla'u baina as-sama'i wal ardh. Sesungguhnya Allah memiliki bala tenteranya daripada kalangan malaikat, ada sepasukan. Kerja dia itu, dia pergi mana-mana saja ada majlis ilmu, dia pergi. Dan dia mendoakan. Doa malaikat. Malaikat makhluk yang maksum. Doa malaikat adalah mustajab. Mendoakan keampunan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Dan rahmat Allah Ta'ala itu luas. Dalam hadis disebut di antara bumi dan juga langit. Kerana duduk dalam majlis berkat. Bumi kita ni dengan langit yang pertama ni luas dengan rahmat keampunan Allah yang didoakan oleh malaikat. Luas dia banyak mana? Nabi menyatakan bumi dengan langit yang pertama jarak dia 500 tahun perjalanan nisbah kepada burung yang terbang menjunah. Yang Nabi naik Isra' dan juga Mi'raj tu, itulah mukjizat. Yang bulan matahari itu bawah lagi daripada langit yang pertama, menunjukkan bahawa rahmat Allah Ta'ala begitu besar bagi mereka yang duduk dalam majlis ilmu. Jangan pernah boring, jangan pernah puas dengan majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, la yashba'u mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahabul jannah. Orang mukmin tak pernah kejam, tidak pernah boring, tidak pernah puas daripada kebaikan ilmu yang dia dengar. Sampai bila? Sampai dia mati. Nabi menyatakan, walau mata ala firasyih mata syahida. Walaupun orang itu mati di atas tilam dia, tapi hati dia tu masih lagi nak kepada ilmu, maka pahala yang Allah Ta'ala berikan itu adalah pahala orang yang mati syahid. Ada orang bila dengar je kuliah tentang akidah, tentang solat, tentang puasa, lepas ni malas lah datang. Dia putus dengan ilmu. Dia kena hati, bila pula ada ilmu, bila pula ada pengajian, bila pula ada pengajian kitab. Rasa kecewa kerana tak ada majlis ilmu. Biar kita mati dalam keadaan hati kita bertaut dengan ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita kembali kepada kisah tadi. Ialah kita masuk sini, keluar sini, apa semua. Sebab nak ingatkan jangan pernah boring lah, jangan pernah puas lah. Sebab itulah majlis ilmu pada kita pada malam ini dia nak lama sikit, supaya kita didik diri kita, insyaAllah lama. Subhanallahil azim. Imam Syafi'i yang gurunya adalah Imam Malik, dah banyak dah belajar dengan Imam Malik. Dia merantau ke Iraq, dia pergi ke Mesir, jadi alim, mengasaskan mazhab. Suatu ketika mereka mendapat berkhabaran bahawa Imam Syafi'i akan balik ke Madinah nak menziarahi akan tok guru dia. Maka Imam Malik mengkhabarkan kepada anak-anak murid dia, ada seorang anak murid aku yang sangat alim dan dia beramal dengan ilmunya, subhanallah. Ambillah keberkatan daripadanya yang dia akan datang menziarahi aku, dan mudah-mudahan kamu juga dapat berkat dengan melihat kebaikan yang ada pada Imam Syafi'i. Maka bila tiba saatnya Imam Syafi'i sampai ke Madinah, mereka menyambut kedatangan ulama, mereka menyambut kedatangan waliullah dengan apa? Antara yang mereka sediakan makanlah, biasalah. Bukan mana saya sebut ini kena ada makan lepas ni, tak ada makan, tak ada, tak apa. Saya cerita awal. Tak, sebab saya bukan alim. Ni cerita orang alim Imam Syafi'i. Tuan-tuan ni bukan kira sangat, bimbang juga. Tapi cerita. Jangan saya tak nak makan. Nak makan, tapi tak nak makan. Menteri, dia orang saya tak boleh nak baca, tuan-tuan. Imam Syafi'i
Sampai tu mereka sediakan, kalau kita kambing goleknya, gelap-gebunya, sedia ni makanan yang paling enaknya ulama nak ambil berkat Allah. Maka bila dia tiba, subhanallah,